Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu di alam maya untuk teman-teman semua. Saya mendoakan agar anda semua bahagia, tenangkan fikiran. Puasa pun dah dekat ni. Saudara ADC Diksi, apa khabar Diksi? Sekeping hati yang cukup besar. Terima kasih. Jagalah hatimu. Saudara Zainal bin Muhammad Ali, saudara Markim Kama Ismail, saudara Yusuf Awang, saudara Syarifuddin Syahari, saudara Samsul Anwar, apa khabar? Terima kasih hadir sahabat malam. Begitu juga dengan Rubidin bersama dengan pasangannya. Saya sentiasa mendoakan B berjaya, sukses dalam hidup. Pak Cha, Amaluddin Saigi, saudara Mat Faizal Jamil, saudara Syaf Offspring. Allah, lama tak menyebut Syaf Offspring ni. Gigi pada rongak dah Syaf. Juga saudara Roslan Mak Yatim, Desi, Yati, Nazli Nas. How are you Nazli? Wang Gombak okey. Zakaria Yusof, Qoyum Amri, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Semoga Sungai Petani tenang, sehat ya. Halimah Hashim, Zarhid Plus. Nama macam-macam nama. Radin Razak, Bandeta Van, Ditman, Armajuna, Saiful Anwar, Nisha Yusof, saudara Rosyun, Sabiqul, saudara Rubidin ya, di Lili Mio, Ramli Sabran, ini minta kalau boleh minta TV slow kan sikit lah tu. Saudara Jabar, apa khabar? Saudara Hashim Alias, orang Melaka, saudara Mak Khalil, Sanisah Karim, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni usai saya memberi pencerahan malam ini, saudara ya. Aduhai, hidung nampak hitam sikit ni. Ini bukan kena tumbuk. Apa nak buat usia-usia begini. Saudara Ita Gani. Kerana malam ini saya ingin memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19. Kita akan berhadapan dengan kehadiran bulan yang paling mulia, iaitu Ramadan. Saudara Amiruddin Azhari ya. 4 hari lagi insya-Allah. Berdoa kita. Kita sentiasa berdoa selepas solat, setiap kali solat daripada Sa'ban ni kita pergi ke pini Ramadan. Minta supaya dipanjangkan usia kita agar kita dapat menikmati syumulnya, sucinya dan sendunya kehadiran Ramadan. Ya saudara, hari ini tanggal 10 April 2021, COVID-19 kes baru ada penurunan, walaupun tak banyak. Kerana semalam 1854, hari ini 1510. Bagaimanapun kematian ada peningkatan, kerana semalam 5, hari ini ada 8 kematian. Jadi jumlah terkumpul kematian adalah 1321. Tapi bagaimanapun Kementerian Kesihatan tidak menyatakan sama ada dia warga Islam ke ataupun bukan Islam ke, kita tak tahu. Jadi nak sedekah Al-Fatihah pun tak boleh dalam keadaan begini. Timbul 1000 tanda tanya. Di mana yang meninggal, kita tak tahu. Bagaimanapun di Sabah ada penurunan sedikit. Semalam 139, hari ini 131. Ya saudara Bazul Zaman, terima kasih. Di Labuan 2, di Sarawak alhamdulillah semalam 555, hari ini 296. Cuma di Kedah ni depa naik sikit lah dah. Raja Kamal Raja Baizan di Kedah tak tahu Sungai Petani ke kat mana tak tahu lah. Sebab semalam 40, hari ini 59. Cuma trend di Kedah ada peningkatan ya, berhati-hati orang Kedah. Kerana kemarin 31, semalam naik 40, hari ini naik lagi 59. Jaga baik-baik kesihatan. Di Penang alhamdulillah dia turun tapi 101. Combi, Mami, Mama, Nana, jagalah kesihatan anak-anak kita ya. Semalam 176, hari ini 101 di Penang. Di Perak, yuk, ngapa meh? Elok dah turun dah tu 29, hari ni naik balik 46. Apa konjang je kan banyak benar kamu ni. Aduh, merayap gamaknya tu. Bagaimanapun kita berharap warga Perak menjaga kebersihan, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini. Kerana di Selangor juga ada peningkatan. Semalam 403, hari ini 415. Cuma di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, semalam 135, hari ini turun 106.
Putrajaya meningkat semalam 6, hari ini 10. Apa khabar Nuridah? Terima kasih. Wildin Bima, ya. Rukminah Samin. Kemudian di Putrajaya 10, di Negeri Sembilan turun alhamdulillah 2 angka, semalam 40, hari ini 28, dan amat menggembirakan saya di Melaka. Kembali balik single digit. Mayang-mayang, jangan pening kepala, jangan pusing. Mayang-mayang orang mana? Tak tahu lah cik. Dari mana ni? Ya Mayang. Sebab di Melaka single digit. Kemudian di Johor juga ada penurunan. Daripada 103 dia dah turun double digit, iaitu 80 saja. Begitu juga di Pahang ada turun, semalam 19, hari ini 13. Di Terengganu dia naik sikit. Daripada 29 dia naik 44. Cuma di Kelantan ni lah yang saya ni isteri ya, saudara Man JB. Orang Kelantan ni jaga dah. Semalam 143, hari ni 101. Tak molek dah. 3 hari berturut-turut di Kelantan peningkatan. 4 hari dulu 38, kemudian dia naik 87. Kemudian dia naik 143. Hari ini 171. Mek, cik, Kelantan dah. Teman-teman saya, saudara Azmi, berusahalah, agak berdoalah kita supaya Kelantan juga dapat balik turun single digit dan sifar COVID-19. Cuma di Perlis dia dapat bertahan semalam sifar, hari ini naik balik 2. Tapi macam mana single digit lah Perlis ni ya, 2 saja. Begitulah ini laporan COVID-19. Bagaimanapun di Amerika Mahkamah Tinggi, The Supreme Court, telah pun menolak permintaan daripada syarikat dan juga pakar vaksin, iaitu Bill Gates, Dr. Fauci dan Big Pharma, bahawa Amerika menolak tentang UF Infection Disease Specialist supaya mewajibkan suntikan vaksin di Amerika. Kerana dalam tuntutannya Robert F. Kennedy Jr. menyatakan bahawa COVID vaksin ini masih lagi belum lagi dapat disahkan keberkesanannya. Jadi sebagaimana saya katakan 2-3 malam lepas di Parlimen EU, Parlimen Eropah juga menolak syarat wajib untuk mengenakan suntikan vaksin. Begitu juga di Amerika, nampaknya mereka pun juga mengikut apa yang dilakukan oleh European Union. Itu keadaan saudara ya. Daripada COVID-19, jangan lupa 4 hari lagi nak puasa. Kalau saudara ada produk, silalah berhubung dengan Azhar. E-commerce ni, Azhar 011 330 41241. 011 330 41241. Untuk mengiklankan ataupun mewawarkan produk saudara sepanjang bulan Ramadan ni. Mana tahu apa sajalah, keripik pisang ke apa, mana yang boleh meniaga, kita meniagalah ya. Tapi kalau dengan Azhar itu tentulah rendang tok dan juga bolu berdal. Saudara nak jadi ejen juga boleh. Macam saya katakan baru malam buka ini meja di pasar Ramadan itu, tentu ada produk nak dijual, itu rendang tok dan bolu berdal, serta boleh berhubung dengan Siti Farehah 017 711-4300 untuk iklan produk saudara ataupun untuk menjadi ejen kepada dendeng manis Siti Farehah. Saudara boleh, tak ada masalah. Berhubunglah dengan Siti Farehah untuk kita sama-sama cari rezeki. Dalam keadaan yang sebegini, bagi kita 1 2 pun, orang Perak kata sekupang 2 kupang pun jadilah, asalkan boleh buat duit. Ya, saya tahu saudara kita dalam kesusahan. Saudara juga boleh berhubung dengan Syauqi untuk menjadi ejen, menjual buah-buah tamar, buah kurma, jenis ajwa, safawi. Ajwa ni kurma kegemaran baginda Rasulullah. Harganya murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Saya waktu pergi Mekah dulu pun, saya bila tanya harga yang dijual oleh saudara Syauqi, lebih murah daripada harga di Madinah. Mungkin kumpulannya import direct ke mak tak tahulah. Buah kurma ajwa, safawi, mariami, mejol. Mejol ni datang daripada Palestin. Ataupun buah tin, apricot, kering serta kismis. Jadi berhubunglah saudara dengan Syauqi untuk mendapatkan buah-buahan segar. Untuk buah taman ni apa semua, bolehlah saudara jadi ejen di kawasan saudara. Jangan risau, tak ada masalah. Berhubunglah. Syauqi 012
357 5703. Ini untuk sama-sama berniaga. Anda berniagalah bersama-sama mereka sebagaimana saya nyatakan tadi. Carilah rezeki yang halal, usahalah sedikit. Apa nak buat saudara dalam keadaan yang sukar ni. Saudara Zahuri Ismail. Waalaikumsalam. Apa pandangan Datuk, pencerahan Datuk? Sabar, saya akan bagi satu persatu. Dan saudara Zul daripada ini toko jamu Kemaman membuat promosi sempena bulan Ramadan. Beliau seronok nak hadirnya bulan Ramadan ini. Dia kata siapa-siapa saja yang membeli produknya, buy 2 get 1 free. Jadi dapat beli 2 botol, dapat 1 botol percuma. Memanglah produknya agak tinggi harganya. Saya tak boleh nyatakan berapa harga sebab ini bertentangan dengan Facebook dan juga perjanjian saya dengan YouTube. Saudara, jadi anda boleh berhubung dengan saudara Zul 019 917 0449, iaitu toko jamu Kemaman. Dia membuat promosi Ramadan, beli 2 botol dapat 1 botol percuma. Jadi malam ini saya nak menjelaskan bahawa yang terbaik untuk kita bulan puasa ni adalah madu habatus sauda plus dan bersama dengan tunjuk langit. Ini gabungan terpilih daripada Timur dan Asia. Kerana dengan adanya kedua saudara dapat minum dalam bulan puasa ini, ia tambahan di bulan Ramadan untuk tenaga kita. Juga membantu menambah tenaga dan stamina, menguatkan sistem imunisasi dan antibodi, membantu meningkatkan tenaga dalaman lelaki dan wanita, melegakan sakit pinggang, lutut, sengal, tulang sendi, kebas-kebas, saraf dan melancarkan peredaran darah. Ia juga membantu masalah pernafasan, lelah, batuk, berpanjangan dan semput. Ia turut membantu melancarkan sistem penghadaman, membersihkan usus dan membuang toksit. Sebenarnya ini bukan ubat saudara. Saya bukan nak membawakan ubat, tapi ini makanan tambahan. Sambil bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, kita bila body kita ni okey, alhamdulillah lah. Jadi ia turut membantu merawat diabetes ataupun darah tinggi dan juga mengawal kolesterol. Kerana ramuan-ramuan dalam gabungan madu habatus sauda plus tunjuk langit, ramuan-ramuannya adalah habatus sauda. Ini baginda Rasulullah menyatakan bahawa habatus sauda ini sesuai untuk semua penyakit kecuali mati. Kalau mati tak ada ubat lah. Ya saya. Ia juga mengandungi madu terpilih, buah tunjuk langit, kayu manis, kunyit, galik, bawang putih, lada hitam, halia, kurma dan delima. Saudara beli 2 botol, dapat 1 botol percuma. Sila hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. Okey saudara, setakat ini untuk e-commerce. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan mewawarkan sahabat malam. Biarlah apakah mereka yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja, di Kementerian Kewangan, di Badan Negara, mereka tak rasa malu ke? Melihat rakyat susah, mereka buat tak tahu saja. Menteri Kewangan buat dek aja. Rakyat tengah susah sekarang ni. Saudara. Dan saya selalu mengingatkan pada warga kita. Saya ingin memberi kesedaran bahawa jika kerajaan berbelanja tanpa had, maka negara akan bankrupt ataupun muflis. Sebab itu, kita harus berbelanja mengikut perlembagaan. Bukan boleh berbelanja sebegitu saja. Kerana itulah kita meminta jasa baik atau Budi Dudi Yang Mulia Tuanku Agong agar mengizinkan supaya parlimen ini dibuka semula. Supaya setiap perbelanjaan negara, wang rakyat ini dapat dibincangkan, ada timbang taranya. Jika tidak nanti, saudara, kalau kita berbelanja tanpa had, ikut nafsu, nak bagi sana, bagi sini, akhirnya negara kita akan bankrupt. Kena ingat bahawa kita ni kebanyakan wang-wang yang kita ada sekarang ni adalah datang daripada pinjaman. Negara meminjam, bukannya penghasilan negara, sebab penghasilan nampak gaya sekarang ni semakin menipis, saudara ya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah muafakat nasional ternoktah ataupun terhenti. Kawan Bari, saya tak pohon lagi, tak tahulah saya apa nak jadi ya. Jadi bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan tentang muafakat nasional yang bagi saya pasti akan ternoktah kalau mengikut perkembangan terbarunya, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Pokok betik tumbang rebah, batangnya lurus menimpa lada. Landscape politik sudah berubah. Rakyat harus sentiasa
waspada. Jadi Pak Nazil juga mengingatkan supaya kita berwaspada kerana landscape politik sekarang ni dah berubah ni. Sana sini pokok halban, pokok berbuta tepi sawah. Sekarang ini keadaan membeban, rakyat derita, pemimpin bermewah. Ini yang saya katakan sahabat malam, rakyat terus dihimpit dengan penderitaan. Tapi pemimpin tak ada seorang pun nak potong gajinya. Okey, saudara, saya perlu memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi untuk itu sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen. Kerana pihak saya tidak ada kemampuan untuk memantau ke semua komen yang ditulis. Ya, segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri dan anda harus bertanggungjawab. Saya boleh menyantuni pandangan anda sesekali, tapi saya mohon gunakanlah bahasa yang baik. Saya bulan puasa dah dekat ni. Jadi apa yang saya lontarkan tidak lain tak bukan adalah untuk melihat rakyat kita sejahtera, negara kita sentiasa berada dalam keadaan aman tentram. Ingat saudara ya, kita adalah warga cinta damai. Sebab itu tiap-tiap malam saya mengatakan bahawa kebajikan harus didahulukan dan rakyat disantuni. Kerana bukan pasal apa, sebab keadaan masih lagi tidak menentu, ekonomi masih lagi merudum, jumlah mereka yang menganggur bertambah, harga barangan meningkat, bulan puasa ni pasti, dan nilai wang kita di pasaran antarabangsa semakin susut. Ya saudara, begitu juga dengan permohonan untuk mendapatkan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000 secara tuntas. Tak ada. Bolehlah bagilah seada-adanya. Minta moratorium juga tak dapat. Malahan terpaksa bayar 3 bulan dulu. Nak cari mana duit? Duit tak ada. Kita bukan kita tak nak bayar. Kita tak mampu nak bayar. Sebab itu minta moratorium, minta dia ditangguhkan selama 6 bulan untuk mencari kelegaan. Tapi nampak gayanya pimpinan di Kementerian Kewangan, di Bank Negara dan juga di Kajian Tempatan dan Perumahan yang mengeluarkan lesen kepada mereka-mereka yang memberi pinjaman finance berlesen itu buat tak tahu saja. Selalu saya katakan, with the stroke of pen, mereka boleh, bukan tak boleh, dekri mereka sebagai menteri. Apalah salahnya? Jadi kadang-kadang saya merasakan apalah dosanya rakyat kita ni sehingga dilakukan sebegitu oleh pimpinan negara. Saya amat terkesan. Sebab bila sebenarnya tadi adalah majlis pertunangan anak saya. Ramai kawan-kawan yang datang. Semua menyatakan kepada saya tu, dah kadang sekarang tenat sangat-sangat lah. Saya kata apa nak buat? Saya bersimpati pada anda. Saya tak mampu nak buat apa. Saya bukan ada kuasa. Saya cuma melontarkan. Apa yang saya dapat, saya lontarkan. Tak ada niat lain. Tidak terniat untuk saya memburuk-burukkan orang. Suara hilang pula dah. Dah mula dah dia tu. Tak apalah. Jadi apa yang saya harapkan daripada pimpinan negara, santunilah rakyat. Dalam keadaan begini, jangan anda berpolitik saja. Tadi saya tengok juga live saudara Zamir Ibrahim. Berasap bro. Berasap. Dia saudara Zamir Ibrahim, dia tengok 3 hari lepas. Kami buat live bersama petang tu. Beliau dari Kedah. Ingatkan dia balik Kedah tu, setelah saya sabarkan, turunlah nadanya. Tapi nampaknya bertambah tinggi. Dia berlasah habis kerajaan dan juga pimpinan-pimpinan yang berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin. Cuma saya kata pada saudara Zamir Ibrahim, sabar. Jangan duk teran sangat sebab dalam keadaan usia kita ni warga emas. Nanti darah tu, tekanan darah tinggi ni tak pasal-pasal. Memanglah kita geram. Tapi kita menyantunilah masalah rakyat ini. Saudara Zamir, anda, saya faham. Begitu juga saya menerima kiriman tadi, ada yang bertanya kepada saya bagaimana mau membuat sumbangan. Saya tahu keprihatinan warga rakyat yang cinta damai, yang harmonis. Mereka terpanggil bila melihat bagaimana tekanan yang dihadapi oleh yang berhormat Datuk Seri Najib, mantan Perdana Menteri kita. Selalu saya katakan, buruk macam mana pun, paling tidak pun 9 tahun beliau ada menyumbangkan bakti sebagai Perdana Menteri. Sebelum itu beliau menjadi Menteri Belia dan Sukan, jadi Menteri Pertahanan, ada sumbangannya. Tapi bila diperlakukan sebegitu dengan tindakan
dikenakan supaya membayar sejumlah 1.7 bilion oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Keadaan ni walaupun masih lagi di peringkat perbahasan di parlimen, di mahkamah, tapi kita merasakan ini tindakan yang amat tidak wajar, dan boleh dipersoalkan. Jadi kita tak mahu itu masalah Kementerian Kewangan, Lembaga Hasil Dalam Negeri, itu anda punya urusan, kita tak campur. Cuma kita merasa sedih seorang Perdana Menteri boleh diperlakukan begitu. Kerana seandainya beliau kalah di mahkamah, maka seluruh hartanya akan dirampas. Ini macam cerita dalam filem ini Tiga Abdul. Bapa marah, kalau marah, melawan, seluruh harta bapa akan dirampas. Jadi apa kedana, brother? Saya sedih. Sebab itu semalam waktu semayang Jumaat, lepas semayang Jumaat, sempat bersalaman dengan beliau. Saya melihat wajahnya dengan penuh ketenangan. Tenang orangnya. Saya tanya Tok Sri, kata, Tok Sri, you can face it. Dia kata, saya, biarlah orang nak buat saya rasa saya tak bersalah. Saya yakin saya tak bersalah. Kita ni pun, dia kata, kita pun hidup ni bukan lama, dia kata. Sampai waktunya kita pergi juga. Tak ada apa yang nak dimegahkan, dia kata. Kalau mereka melakukan penghinaan terhadap saya, terimalah balasannya, katanya. Tenang orangnya sebelum beliau berangkat pergi ke Pekan Pahang. Sebab itu ada teman-teman bertanya macam mana untuk memberi dana sebagai tanda simpati. Bukan banyak mana pun. Cuma saya nak bagi tahu pada teman-teman, kalau boleh berhati-hati dulu. Jangan ada seorang buat kutipan. Kerana kalau anda mau membuat kutipan derma, hendaklah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Jika tidak, nanti anda juga boleh disabitkan pada kesalahan anti money laundering. Jadi tak pasal-pasal niat baik nak bagi derma, orang yang membuat tabung itu boleh dikenakan tindakan. Jadi saya menyarankan kalau boleh saudara berhubung dengan pejabat UMNO. Kabarnya pergerakan wanita dan Puteri UMNO sedang mencari jalan bagaimana untuk mengumpul dana. Dan sebagai tanda simpati kita pada Yang Berhormat Datuk Seri Najib, saya bukan nak ini, tapi sebenarnya bila saya katakan pada Datuk Seri Najib, kata ramai rakyat nak bagi derma, kata dalam keadaan sekarang ni, dia kata janganlah sedihkan saya lagi. Dia kata saya cukup terkesan. Udahlah, rakyat susah, begitulah mereka dalam keadaan susah pun masih lagi nak menderma untuk saya. Tak adalah budi yang dapat saya bantu balas, dia kata. Saya bawalah ke akhir hayat saya setiap budi rakyat yang menyantuni saya. Itu kenyataan daripada seorang mantan Perdana Menteri. Satu ketika, sebab itu saya marah. Saya marah melihat perangai, sikap menteri-menteri yang ada sekarang ni. Mereka yang bergelar pemimpin. Dulu waktu nak bertanding, sebelum bertanding jadi wakil rakyat, sanggup tunggu di rumah Dr. Seri Najib daripada subuh sampai ke petang. Nak dapatkan watikah. Bila jumpa Dr. Seri Najib, cium tangan, berdecup-decup. Tapi bila dalam keadaan ini, beliau sepi sendirian. Bila beliau pergi ke mahkamah, tak ada siapa pun ambil tahu. Inilah lumrah alam, saudara. Inilah hukum dunia yang harus kita berhati-hati. Semalam pun saya dah katakan, teman ketawa itu ramai, teman menangis sendirian. Jadi saya amat bersimpati. Ya, dan lebih-lebih lagi, sebab itu saya lebih bersimpati pada kehidupan rakyat. Sebab itu sekarang ni, terus terang saya katakan, rakyat sebenarnya dah bosan. Korang ni, pimpinan sekarang ni, lain tak ada bercerita soal politik. Kehidupan rakyat macam mana? Rakyat bertambah susah sekarang ni. Sebab tu mereka susah. Dia marah dan muak dengan orang politik ni. Jadi Alhamdulillah lah warga UMNO ni, kalau boleh pimpinan UMNO ni bertahan. Jangan melontarkan kenyataan yang bukan-bukan. Biarlah orang puak-puak mereka yang tak benar nak rapat sana dengan tim PBM ni, biarlah yang nak tutup. Jadi mereka menghantar kirim pada saya. Nak buat apa pemilihan? Nak buat apa sumpah laknat? Buat apa? Tak ada kepentingan katanya. Kami ni sekarang ni, kami tengah susah. Boleh jamin ke kami untuk ada cukup makan? Ni bulan puasa nak mai ni. Boleh jamin ke kami untuk mendapat makanan? Boleh jamin ke kami ada pekerjaan? Boleh berikah jaminan kepada kami untuk kami boleh membayar hutang? Sedangkan kami minta moratorium pun tak dapat. Boleh jamin ke anak-anak kami boleh mendapat pekerjaan bagi mereka yang baru keluar daripada pusat pengajian tinggi? Boleh jamin ke anak-anak kami ada makanan? Ya, sebab itu mereka marah. Pimpinan lain tak ada. Sikit-sikit politik. Sikit-sikit politik. Sebab itu saya tengok catatan daripada Dato' Dr. Ashraf Wajidi, Ketua Pergerakan Pemuda.
agak menyentuh perasaan. Dia kata bahawa dalam web dia tulis, saya baca, selepas solat Jumaat di PWTC, sempat bertanya khabar dengan Datuk Seri Najib. Ada gambar dia. Saya tak boleh siarkan gambar. Saya pun tak kerti macam mana nak siarkan gambar dan sebagainya. Saya tahu live bersama aja. Dia kata berat mata memandang, berat lagi bau memikul. Belum pun selesai pembicaraan mahkamah kes-kes berkaitan dengan YMDB dan wang sumbangan politik daripada Arab ke akaun peribadi beliau. Kini Datuk Seri Najib berhadapan pula dengan penalti cukai 1.7 bilion. Mereka memang nak menabur garam ke atas luka ketidakadilan yang masih berdarah dan mereka mahu terus memalukan saya. Begitulah kenyataan Datuk Seri Najib kepada Datuk Ashraf. Semoga Allah SWT memberi kesabaran, ketabahan dan pengakhiran yang baik buat Datuk Seri Najib. Ya, ramai yang bagi komen, dia kata tuduh saya membudik ataupun menjilat Datuk Seri Najib. Ini tulisan daripada saudara Datuk Ashraf. Sedangkan beliau kini bukan lagi berkedudukan. Jadi janganlah menganggap bahawa saya nak membudik atau menjilat Datuk Najib. Dia kata beliau tak ada kedudukan pun. Tiada apa-apa lagi yang boleh ditawarkan. Malah sudahlah jatuh di timba tangga pula. Namun tidak sedikit pun ia mengurangkan rasa hormat saya kepadanya. Saya tetap akan mengenang segala jasa dan bakti beliau. Bukan saja kepada negara dan rakyat, tapi kepada diri saya sendiri. Kerana beliaulah yang bertanggungjawab menarik saya untuk kembali aktif dalam dunia kepimpinan politik. Soal bersalah ataupun tidak, saya serahkan kepada Allah dan akan menghormati apa jua keputusan mahkamah dan proses perundangan yang ada sehingga ke peringkat Mahkamah Persetujuan kelak. Walau bagaimanapun, kata Datuk Ashraf, saya tidak akan sesekali boleh melupakan segala jasa beliau untuk memijak ataupun menghina beliau. Tatkala beliau tiada lagi jawatan, apakah telah pun jatuh tersungkur. Semoga Allah tunjukkan keberanian dan juga kebenaran, mengampunkan segala dosa beliau yang lalu dan menggunakan ketabahan untuk hadapi menhah yang begitu besar di hadapan. Itu catatan daripada Datuk Ashraf. Yang saya nampak itulah keadaannya. Orang lain macam mana? Sebab Datuk Ashraf pernah menjadi timbalan menteri dalam kabinet Datuk Seri Najib. Macam mana menteri yang lain? Tan Sri Anwar Musa yang dilantik sebagai pengurusi MARA. Apakah cara anda nak belasah dia? Bagaimana dengan Syahidan Kasim? Heboh ke sana ke sini, cerita soal itu, pasal ini, membodik PBM. Sedangkan rakyat masih ingat lagi wajah anda dengan kepala botak cium tangan Datuk Najib waktu beliau jadi Perdana Menteri. Bagaimana menteri-menteri yang lain? Ahli-ahli parlimen yang lain? Bila jumpa dulu Datuk Seri Najib ada berjawatan my boss. Bagaimana dengan Syamuddin? Kalau tanpa Datuk Seri Najib, beliau tidak akan berada di kedudukan sekarang. Dulu pun tak akan berpeluang jadi wakil rakyat, tak akan jadi menteri. Tak usah ong lah. Tapi Datuk Seri Najib begitu mulia hatinya mengangkat anda. Begitu juga dengan Khairi Jamaluddin. Apakah anda sudah lupa dengan sumpah anda pada Datuk Seri Najib? Daripada 1,000 orang di belakang Datuk Seri Najib, sayalah salah seorangnya. Kalau tinggal 100 orang, sayalah salah seorang daripadanya. Dan kiranya hanya seorang saja yang berdiri teguh di belakang Datuk Seri Najib dalam apa keadaan pun, sayalah orangnya. Sumpah apa? Sumpah ke laut. Inilah orang yang tak boleh dipercaya. Sebab itu saya tak akan percaya dengan mereka ni. Saudara yang mendengar kenyataan saya, ulasan saya memberi pencerahan. Ini keadaannya. Mereka berbohong. Mereka melakukan dosa-dosa yang begitu, bagi saya tak tahulah. Sebab itu saya agak tertarik juga apabila Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah bila buat kenyataan dalam The Malaysia Insider. Dia kata Menteri UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional, iaitu PN sekarang ni, tiada prinsip dan tidak memperdulikan desakan parti supaya melepaskan jawatan masing-masing. Sebab parti dah buat keputusan. Ahli-ahli parlimen, ahli-ahli dan kawan-kawan umi dah buat keputusan. Sama ada Majlis Tinggi buat gesaan, sama ada Presiden memutuskan, itu soal lain. Kalau anda mempunyai prinsip, patutnya dah letak jawatan lama dah. Petang itu jugalah. Tak ada pun. Veteran UMNO yang juga dikenali sebagai kuli berkata mereka sepatutnya meletak jawatan. Malahan mereka kena letak jawatan jika mau bertanding sebagai calon UMNO pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Kalau tidak, tak payah bertanding lah. Tak payah menjadi calon UMNO lah. Ternyata anda juga adalah sebahagian daripada mereka yang melompat dan anda berada di sana.
Cuma dalam waktu yang sama, saya nampak benda ni bahaya ni. Sebab dalam waktu sama, media internet Milo Swam ada menyiarkan, saudara boleh akses pada Milo Swam ini, keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mahkota Johor, Tuanku Ismail Sultan Ibrahim, yang mendedahkan ada seorang pemimpin yang sekarang bergelar menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang menyalahgunakan wang MARA. Wang sepatutnya digunakan untuk menaja pelajar-pelajar MARA. Di saat negara dalam keadaan susah apa semua, dilakukan pemotongan, kata baginda tuanku. Tapi orang itu menggunakan wang untuk menaja pasukan bola sepak. Sungguh tidak bertanggungjawab. Dan baginda minta, kalau boleh dia kata, sebab ada juga terdengar bahawa orang itu menggunakan wang membeli kereta mewah. Porsche Tanah Merah. Menggunakan wang rakyat. Dan beliau mengatakan sehingga hari ini tidak ada tindakan. Kabarnya sudah ada pun kertas tuduhan. Jadi baginda tuanku, ampun tuanku, baginda menzahirkan keprihatinan baginda terhadap rakyat. Tentulah ada juga rakyat Johor, rakyat baginda, yang akhirnya rakyat susah nak dapat bantuan, dapat untuk pembelajaran. Mereka yang bernama pemimpin menghabiskan wang MARA. Jadi sebab itu baginda kata, apa jadi? Kalau perlu tindakan, ambil tindakan. Ini kenyataan daripada Istana Johor, jangan main-main. Saya pulangkanlah keadaan itu. Jadi dalam pada begitu, saya dapat juga kiriman daripada Datuk Seri Najib. Sempat juga beliau menulis dalam perjalanan dia nak pergi ke Pekan semalam tu, dia hantar, mana tadi saya dapat, Datuk Seri Najib kata, saya tak faham kenapa nama saya disebut sedangkan saya bukan Presiden Parti maupun ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO. Malah saya mungkin tidak dapat pertahankan jawatan Ketua Bahagian Pekan jika hasrat kerajaan PN untuk membangkrupkan saya itu berjaya. Namun sama ada Zahid kekal sebagai Presiden atau diganti dengan pemimpin lain secara mutlak ataupun secara sementara dalam masa dekat bukan isu paling penting. Sebab itu proses demokrasi melalui pemilihan parti dan keputusan Majlis Tinggi. Akar umbi yang pilih, kata Sri Najib. Jadi kita perlu akur. Yang paling penting ialah sesiapa yang ingin mengambil alih kepimpinan tertinggi dalam parti, perlulah peka dan akur pada kehendak akar umbi. Jadi jika niat pemimpin UMNO 3.0, jadi Sri Najib pun tahu adanya pemimpin UMNO ni 3.0 untuk mengambil alih parti hanya supaya UMNO akan sokong parti lain untuk menjadi Perdana Menteri, maka ini katanya bertentangan dengan suara akar umbi yang tidak mahu bekerjasama dengan PPBM. Kenapa pula mereka mau sokong parti lain yang telah merampas kerusi-kerusi UMNO melalui lompatan katak, kemudian menindas UMNO dan pernah membekukan akaun UMNO dan cuba membatalkan UMNO. Jadi kenapa mereka ni mau menyokong parti tersebut yang ternyata gagal dalam pentadbiran ekonomi dan juga konflik negara? Kenapa mereka tetap sokong parti yang terus memberi alasan mengarut kenapa parlimen tidak boleh bersambung dan demokrasi tidak dapat dipulihkan? Ini catatan Dr. Sri Najib yang hantar pada saya waktu beliau dalam perjalanan nak pergi ke Pekan semalam. Jadi sekarang ni adakah rancangan scheme of thing untuk pecahkan UMNO sudah berjaya dan ramai telah disogok dengan jawatan-jawatan kerajaan. Jika niat pemimpin UMNO 3.0 ini adalah untuk menentang kehendak dan suara akar umbi, maka mereka akan dihukum dengan dahsyat dalam pemilihan parti yang melibatkan 160,000 perwakilan akan datang. Ahli-ahli UMNO, kata Dr. Najib, bukan tak sedar perkara-perkara yang disebut dan sejarah bakal berulang. Sebagaimana sebilangan pemimpin PAS mengalami kekalahan teruk dalam pemilihan PAS tahun 2015 sebab mereka bertentangan dengan suara akar umbi. Nah, akhirnya dia kata mereka yang kalah telah keluar daripada parti dan menubuh parti lain. Jadi UMNO 3.0 mesra PBM untuk menyingkirkan Datuk Seri Zahid dan Tok Mak Hassan. Begitu juga mereka mahu menyingkirkan Datuk Seri Najib. UMNO 3.0 sekarang ni sedang giat merancang bakal-bakal mereka untuk melantikkan orang-orang tertentu. Katanya antaranya adalah Isyamuddin, kemudian Tan Sri Anwar Musa, begitu juga dengan Khalid Jamaluddin. Ini orang yang begitu giat sekarang ni nak menyingkirkan sama sekali kepimpinan daripada UMNO.
Kerana dilihat bahawa pemimpin UMNO ini tidak mahu bekerjasama dengan PBM. Sedangkan mereka masih mahu bersama dengan PBM. Ini mereka merasakan melalui UMNO 3.0 nanti, mereka boleh bawa UMNO ini untuk bersama-sama dengan PBM untuk menghadapi pilihan raya. Sebagaimana yang sering saya katakan, pimpinan ataupun Tan Sri Muhyiddin dia tak akan panggil pilihan raya selagi UMNO tidak boleh ditawan. Jadi mereka ini akan berusaha sedaya mungkin. Jadi mewujudkan kepelbagaian. Ini apa bagi saya lah keadaannya. Dan saya juga dalam tiba-tiba dalam war saya ternampak ada orang hantar kat saya satu kiriman. Waktu mau menjatuhkan UMNO dulu, pimpinan daripada PBM kabarnya mendapat bantuan sejumlah $2 bilion. Kalau $2 bilion tu dekat 7 bilion lah. Kenapa tak dikenakan cukai? Kenapa tidak dipanggil? Kenapa tak disiasat? Ada dalam wall. Jadi saya agak perak Kementerian Kewangan siasatlah. Ada gambar lagi tu. Gambar Tun Dr. Mahathir bersama dengan pemimpin Iran. Kabarnya dana itu daripada Iran. Ini keadaan saudara. Jadi mereka sekarang ni lain tak ada tujuannya boleh nak berapat dengan PBM. Kerana begitu saya katakan, selagi Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, mereka akan menaung. Tapi kalau Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, berteraburlah dia orang nanti. Barulah mereka tahu langit itu tinggi rendah. Ini keadaan saudara. Saya harus memberi pencerahan ini, penjelasan. Kerana kekuatan PBM tak ada. Kerana mereka bergantung hanya kerana jawatan. Orang-orang ini sepatutnya di peringkat bahagian boleh dibuang dah. Pemilihan akan datang, kalau mereka menjadi kedua bahagian anda, orang ini tak perlu ada dalam UMNO. Mereka tidak ada jati diri. Mereka tidak mementingkan kehendak parti. Mereka tak malu. Partinya dihina. Sebegitu hinanya parti UMNO ni di mata Parti Peribumi Bersatu. Tapi mereka terhegeh-hegeh, melutut hanya kerana nakkan jawatan. Hanya kerana untuk mendapatkan imbuhan untuk diri sendiri. Sebab itu sampai hari ini, di saat rakyat menderita, berkali-kali saya katakan, rakyat hilang pekerjaan, rakyat tak boleh dapat kerja, ekonomi merosot, yang meniaga tak dapat nak meniaga, tak ada cukup kewangan, yang mana menanti dengan penuh harapan daripada bantuan dari kerajaan, ransangan itu, ransangan ini. Di saat rakyat penuh menderita, berada dalam lenangan air mata, mereka tidak mengurangkan walau satu sen pun gaji mereka. Mereka ini memang tak ada hati perut. Abdul Ghani, langau Datuk. Ini bukan langau lagi. Bagi saya, mereka bukan langau. Mereka ini parasit kehidupan rakyat. Bukan parasit politik di rumah UMNO lagi. Setelah mereka menjadi parasit di rumah UMNO, mereka masuk dalam kerajaan, parasit pada kerajaan. Bahaya pada negara. Sebab itu mereka bersetuju saja apa dibuat. Tambah-tambah lagi sekarang ni, pimpinan kerajaan hari ini mempunyai kelonggaran untuk menggunakan wang negara tanpa dibawa ke parlimen. Sedangkan berkali-kali saya katakan, wang rakyat, wang negara daripada kantong negara tidak boleh dibelanjakan walaupun 1 sen. 10 sen pun tak boleh pakai. Mesti dapat kelulusan dari parlimen. Tapi dengan adanya deklarasi darurat dan sebagainya, boleh pakai. Inilah mereka ni. Nah, saya cakap terus terang, tapi soal Jacom nak bela mereka, bela lah. Apakah anda tidak merasa sebab anda tak rasa? Tapi saya nak bagi tahu pada teman-teman daripada Jacom dan sebagainya, insaflah. Sebab saudara-saudara anda dapat gaji tak apalah. Bagaimana abang saudara, bagaimana kakak saudara, bagaimana sepupu sepapat saudara di kampung-kampung, penderitaan mereka, dan anda sanggup bersekongkol dengan mereka untuk menaikkan mereka, untuk mengekalkan mereka, dan kehidupan rakyat terus terbenam. Negara semakin tergugat, ekonomi negara jatuh merudum, dan anda masih nak mempertahankan. Teruskanlah, saya tak marah. Apa nak buat? Sebab itu pilihan anda. Sebab anda juga hati sudah hitam. Saya tidak dapat membezakan mana yang baik atau yang buruk. Saya cuma minta kalau anda bertugas sebagai Jacom, berilah penerangan, berilah pencerahan kepada rakyat nak buat macam mana. Bagaimana untuk membantu rakyat. Apa jenis bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Jadi kalau anda sebagai orang perantaraan, barulah rakyat akan menyantuni. Ini tidak. Orang buat live, anda pangkah. Orang buat ini, anda pangkah. Lepas tu anda cerca tu. Pemimpin-pemimpin yang baik, anda cerca, anda maki hamun. Bagi saya tak tahulah, terpulang pada anda lah. Saya melihat supaya anda mempunyai kedudukan, dilantik sebagai anggota Jacom. Sepatutnya sebagai penerangan.
jabatan komunikasi. Tugas anda. Tapi bukan untuk memuliakan seseorang. Bukan untuk menaikkan politik seseorang. Negara tengah susah sekarang ni. Jadi, saya sebab itu kalau saudara Jekom bantai saya senyum. Tak apalah saya kata. Anda jawablah di akhirat nanti. Saya memberi pencerahan. Sebab saya merasakan pimpinan hari ini teruk. Kalau baginda Tengku Mahkota Johor dah bercakap. Yang Muhammad Mulia Tengku Razali mengatakan, ahli-ahli Parlimen UMNO ni tak ada integriti, tak ada prinsip. Parti dah buat keputusan. Kita bukan nak minta supaya kerajaan itu jatuh sejatuh. Tidak. Kita minta pertama-tama sekali supaya Parlimen boleh dibuka semula. Tak boleh buka Parlimen, adakan pilihan raya. Supaya dapat dijadikan referendum rakyat. Apakah rakyat bersama dengan anda? Itu saja. Bukannya kita benci dengan anda, tidak. Tapi saya meluat tengok perangai anda. Anda berpesta dengan air mata rakyat. Anda merasakan bahawa anda lah segala-galanya. Sedangkan rakyat macam mana? Sebab itu bila Datuk Mustafa Muhammad boleh mengeluarkan kenyataan, bersyukurlah para ini. Saya mengulangi, bersyukurlah para graduan supaya kerana anda mendapat gaji RM1,200. Graduan dapat RM1,200. Jangan lupa, sebab itu kita punya graduan, ada yang pergi ke Singapura jadi tukang duit sampah. RM1,200 dia tak kat Kuala Lumpur. Nak makan apa? Jadi akhirnya jenayah bertambah. Sepatutnya polis digunakan untuk mencegah jenayah. Bukan nak siasat betul tak betul apa perbualan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Zaid Hamidi. Saya dah bagi tahu awal-awal. 3-4 malam dulu pun saya dah kata. Soal benar tak benar saya tak tahu. Tapi bagi saya kalau benar apa masalahnya? Apa masalah kepada negara? Apakah dengan kebenaran itu maka kerana negara akan jatuh? Tak ada. Ini saya tengok catatan saudara Ahmad Ismail dari Twitter. Dia kata, lepas selesai siasatan dan kalaulah terbukti yang bercakap itu adalah Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zaid Hamidi, nak buat apa dengan hasil siasatan itu? Nak buat apa dengan hasil siasatan itu? Nak bawa tunjuk pada pokok negara? Apa kesalahan? Nak bawa pergi ke pendakwa raya? Nak bawa pergi mahkamah? Nak kenakan compound? Untuk kesalahan apa? Kalau terbukti lah, memang mereka yang berborak dalam telefon. Itu, ini, apa semuanya. So what? What is the purpose? Untuk apa? Untuk apa siasatan itu? Kerana itu, apakah dengan penemuan siasatan itu, maka harga telur di pasaran boleh jatuh? Harga ikan boleh jatuh? Harga beras boleh jatuh? Harga gula boleh jatuh? Akhirnya, tindakan kalau guna polis nak siasat benar, sia-sia. Sebab polis banyak sangat tegas. Sekarang ni crime meningkat. Sebab orang tak ada duit, orang sanggup melakukan apa saja. Ni kena nak tanya lah. Sebab pihak polis sekarang ni masih memburu Niki, tokeh judi scam yang bolos dengan berbilion ringgit. Pihak polis sekarang ni mencari di mana dia joloh. Sekejap rupa beruang ke apa semua. Mana? Itu yang kita nak ditumpukan. Dan polis juga nak membantu Jabatan Agama Islam nak cari di mana pergi sajat. Adakah di Kuala Lumpur? Adakah di kampung? Tapi pihak polis beritahu bahawa nak selesaikan kes audio kerana pasal sembang. Nak sembang ke kedai kopi? Sembangnya sembang kedai kopi je labelnya. Terima kasih lah, tahniah lah. Wah, bagus lah. Apa masalah dia? Apa kepentingan negara? Apakah kesan daripada sembang itu maka negara ini hancur? Ini gambarannya. Sebab itu saya kata meroyanlah dia orang ni semua. Letih saya nak bercakap benda ni. Dan yang ini terbukti bahawa mulut Menteri Komunikasi terkunci rapat. Why? Kerana kita mempunyai akta persendirian. Hari ini dunia melihat bahawa Malaysia ini tidak lagi selamat. Perbualan anda boleh dicakap, boleh direkam. Dulu masa Latifah Koya menyiarkan perbualan antara Yang Berhormat Datuk Seri Najib dengan anak raja daripada Arab. Boleh tersiar. Perbualan antara isteri Perdana Menteri dengan Perdana Menteri boleh dirakamkan. Dan hari ini perbualan Ketua Parti UMNO dengan Ketua Parti PKR boleh dirakamkan. Artinya akta persendirian sudah cemar. Jadi dunia luar melihat
Kerana itu pelabur-pelabur, kesannya pelabur-pelabur tak nak masuk. Mau batal datang Malaysia ni, kelang kabut demi negara, dia kata. Nah, ini keadaan. Kalau betul nak siasat, betul punya siasat mengikut undang-undang. Okey, bersihkan negara kita ni, siasatlah kes apa yang rakyat dah bercakap soal semburit-semburit ni. Tuntaskan isu itu. Banyak isu dia. Siasat kes macam mana pembelian Porsche dengan duit rakyat, bagaimana wang mara diselewengkan. Banyak, bukan satu. Saya menerima banyak salah laku. Ini perbualan antara Presiden PKR dengan Presiden UMNO. Itu nak jadikan isu. Sebab untuk isu politik. Sebab itu rakyat bertambah bosan. Sikit-sikit politik, sikit-sikit politik. Ini sebab itu saya melihat juga macam kata Susah Agung, veteran UMNO Malaysia, Datuk Mustafa Yaakob. Dia kata kalau benarlah MIC itu nak masuk dengan Perikatan Nasional, silakanlah. Dia kata lama sangat dah UMNO ni memikul biawak hidup. Mereka sekarang ni konon-konon mencari helah. MIC, MCA mungkin, PBRS mungkin mencari helah supaya nak menyatakan kebenaran mereka untuk meninggalkan Barisan Nasional. Bagi saya, silakan. Saya sudah menjangkakan ini bakal berlaku. Saya sudah menjangkakan. 2-3 minggu dulu pun saya dah menyangkakan. Sebab saya katakan mereka tidak boleh bunuh UMNO selagi ada Barisan Nasional. Kalau ada UMNO, kalau ada barisan dibunuh UMNO, ada Barisan Nasional, ahli-ahli UMNO ni akan masuk menyertai Barisan Nasional sebagai ahli terus. Jadi bunuh Barisan Nasional dan UMNO. Dan paling penting, sebab itu Datuk Mustafa Yaakob kata, silakanlah, letih dah kita nak memikul mereka. Pilihan raya itu dia dapat 7 kawasan. Dan kawasan itu semua lebuh, bukan pada UMNO, bukan pada Barisan Nasional. Mereka bertanding atas tiket Barisan Nasional, kita kalah pada pembangkang. Lepas itu sekarang ni nak untuk menghalalkan mereka nak berjirah, silakan. Mudah-mudahan anda mendapat 20 kursi peruntukan untuk bertanding. Dapat peruntukan kewangan, silakan. UMNO dah tak ada duit. Wang UMNO dah kena tahan dan sebagainya. Okey, silakan. Di sini kita melihat di mana teman yang setia. Sudah. Dan kita akan bertanding. Sebab itu Datuk Seri Zahid kata kita akan bertanding secara solo. Jadi mendengar itu mereka juga sekarang ni berusaha untuk membunuh UMNO. Bunuh UMNO tak ada lagi. Tapi sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi sudah mendapat membaca. Dia bukan satu hari politik ni. Beliau juga jangan lupa, beliau bekas Menteri Dalam Negeri. Sebagai timbalan pada Menteri dan Menteri Dalam Negeri, beliau juga tentulah mendapat perkabaran. Orang pun bagi tahu, be careful UMNO. Jadi beliau mula mengukir. Macam mana ni lepas ni. Jadi berusahalah kalau mungkin. Bila Parti Peribumi tak boleh didaftarkan dulu pilihan raya yang lalu, maka bila UMNO diharamkan, seperti PBM lah, bertandinglah dia bawa tiket keadilan, bertempurlah. Dan kali ini saya rasa keadilan akan mendapat kursi yang lebih besar lagi. Dan rakyat bertambah bosan melihat keadaan-keadaan begitu. Bagi saya ini banyak sangatlah kerenah yang dilakukan oleh mereka. Now saya nak bercakap tentang Muafakat Nasional yang ternoktah. Muafakat Nasional hari ini saudara sudah menghampiri saat untuk dinoktahkan, untuk dititikkan. Usianya belum sampai 2 tahun. Kerana pergolakan politik yang meruntun tiang seri layarnya untuk dikoyak robek. Semalam, pemimpin PAS mengajak rakyat. Semalam, Datuk Seri Wan, adik-adik awang, mengajak rakyat supaya memberi peluang kepada parti itu dan gabungan dalam Perikatan Nasional mewujudkan sebuah negara berkebajikan dengan agenda Wawasan Induk Negara Sejahtera WINS. Datang lagi dalil. Nah, ini keadaan saudara. Bila dah mencipta naratif, dia dah mencerita ini slogan, maka dengan jelas Tuan Guru Haji Hadi tidak lagi akan menoleh ke belakang. Silakan, tak ada masalah, kita tak marah. Cuma kita bersyukurlah walau dalam waktu yang sedikit, dalam tempoh setahun setengah lebih, kita dapat menyantuni bersama dan kita dapat bermaaf-maafan dengan warga PAS di peringkat akar umbi. Sebab itu warga PAS akar umbi tak boleh menerima keadaan begini. Sebab mereka tengah seronok
Sudah seronok mengadun kasih sayang antara warga UMNO dengan warga PAS. Mereka bercita-cita bahawa pilihan raya akan datang. UMNO dengan PAS bersatu. Seronoknya nanti. Tapi kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Itulah gambarannya. Saya nak buat macam mana? Sebab Presiden Datuk Seri Dr. Hadi Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata perubahan kerajaan daripada Barisan Nasional dahulu dengan kelemahan pemerintahannya tidak mampu diubah Pakatan Harapan. Sekarang ni dah mulalah. Kenapa dulu nak menyantuni? Sebab sekarang ni kamu merasakan seolah kamu anak dara sunti. Dulu kamu kata kamu nak jadikan sebagai ada kingmaker. Hari ni kamu rasa anak dara sunti, kamu ditatang oleh PPBM. Silakan. Sebab anda juga nanti akan terterap. Anda juga nanti akan dipermainkan oleh PBM sebagaimana mereka mempermainkan UMNO yang begitu berlapang dada bersetuju bersama dengan PAS memberikan mereka membentuk kerajaan atas nama Kerajaan Perikatan Nasional peristiwa di Sabah. Sebab mereka tidak ada keikhlasan. Tak apalah, Tuan Guru. Silakan, tak ada masalah. Ini saya kata terang. Jadi walaupun Tuan Guru Hadi mengajak rakyat, saya nak bagi tahu, santuni ahli PAS dulu. Tanya di peringkat akar umbi. Apakah akar umbi PAS benar-benar bersetuju? Apakah Tuan Guru tak dapat melihat bagaimana pimpinan PAS peringkat ranting-ranting sudah pun menolak. Di Pulau Pinang mereka tak mahu bekerja dengan PBM. Di Kuala Lumpur mereka tak mahu. Di Kelantan apatah lagi. Cuma kadang-kadang mereka tu malu-malu alah kerana kewalakan. Tapi untuk kali ini mereka sudah dapat melihat percaturan politik pimpinan PAS yang mereka pemalu. Ahli-ahli PAS peringkat akar umbi malu pada dengan UMNO. Sebab kita ikhlas. Jadi kalau dalam itu keadaannya, saya melihat bahawa kita ingin bertanya, apakah Perikatan Nasional mengangkat Islam sebagai perjuangan mereka? Yang sekarang ni PAS Tuan Guru Hadi ni angkat sangat. Apakah Perikatan Nasional mendukung dan penyatuan ummah sebagai perjuangan mereka? Kena ingat bahawa Perikatan Nasional ini parti yang dianggotai juga oleh mereka bukan Islam. Tak apalah. UMNO jeltih bersilat dulu. Tapi nasib baiknya sebab kita mempunyai majoriti. Kita dominan. Maka kita bolehlah menjinakkan. Saya jangan lupa UMNO dengan MCA pun biasa bertelagah. UMNO dengan MRC biasa bertelagah. UMNO dengan gerakan biasa bertelagah. Dalam satu pakatan. Tapi saya nak tanya, mampu ke PAS untuk menghalang kenah-kenah mereka? Kenah daripada daripada gerakan. Silakanlah. Dan pimpinan PBM akan berusaha lah mengikut kendak sebab nak dapat konon-konon dengan ada kalau MCA dengan MIC dapatlah undi daripada China. Bagi saya tak akan dapat. Biarkanlah. Silakanlah. Jadi apakah PN mengangkat orang Melayu dan Buta sebagai asas perjuangan politik mereka? Jawabnya tidak. Nahi, kabinahi. Sebab memang tak ada. Tak ada. Sebab mereka datang daripada hati yang tidak jujur. Dan mereka nak menggunakan PAS. Sebab itu saya hairan bila Tuan Guru Hadi mengatakan rundingan kursi PAS dengan UMNO menghadapi pilihan raya umum ke-15 ditangguhkan bagi memberi ruang kepada UMNO menyelesaikan isu dalaman. Apa masalahnya kalau nak berunding lah. Tapi ana untuk menghalalkan. Kerana dia mengatakan bahawa PAS meneruskan rundingan dengan PBM. Teruskanlah, kita tak ada masalah. Kerana ada pembagian kursi. Jangan malu-maluan lah Tuan Guru. Berterus terang. Saya sebab itu, apa yang berlaku tentang tular tentang rakaman, ucapan, perbualan tu, saya dah bagi awal tahu. Saya bukan kata nak memenangkan, tidak. Saya kata, kalau tidak, tapi saya rasa ini benar. Saya kata. Saya cakap, sila refer balik. Saya punya pencerahan 2-3 malam dulu. Tapi benda ini kerana kita merasakan bahawa Muafakat Nasional sudah robek. Muafakat Nasional dikoyak rabak. Kerana apa? Kerana PAS sudi mengundang mereka. PAS menghadiri apa yang dilakukan oleh PBM mewujudkan satu himpunan. Saya pun malah nak ingat dah himpunan tu.
kononnya usaha Datuk Mahathir waktu mereka dalam kerajaan PAS hadir. Jadi UMNO menyantuni kehendak PAS. Malu-malu Allah, kita pun okeylah. Presiden kata tak apalah, Setiausaha Agung akan pergi. Waktu itu Tan Sri Anwar Musa. Dan Tan Sri Anwar Musa pergi. Dan bila dia pergi begitu, bertemulah dengan mereka. Tak tahulah sama ada mereka memeta agenda baru, kita tak tahu. Tapi itulah realitinya. Kemudian diundang pula mereka masuk. Yang membuat draft tulisan surat itu adalah Tan Sri Anwar Musa bersama dengan Taqiyuddin. Dengan alasan mengundang PBN menyertai Muafakat Nasional. Saya dah cakap benda tu dengan 4-5 bulan dulu. Saya mengamuk habis lah. Tapi mereka ada agenda. Bagaimanapun saya katakan mereka tidak boleh menipu ahli UMNO. Tuan Guru Haji Hadi kena ingat. Bahawa anda dilihat sebagai orang yang ada daripada ulama. Bukan ular dalam semak. Saya tak maulah menjatuhkan maruah Tuan Guru. Tapi kekhawatiran saya, apa yang dilapaskan oleh baginda Rasulullah SAW, bahawa apabila ulama mendatangi umara, kamu tunggulah, kamu akan lihatlah akan kehancuran. Sepatutnya ulama dia tegas daripada pendiriannya. Kalau PAS dulu boleh tegas dengan UMNO, mula-mula awalnya bila ada Allahyarham Datuk Fuad menubuhkan PAS tidak bersama dengan UMNO kerana untuk atas Islam dan sebagainya. Sepatutnya terus begitulah. Tapi hari ini tidak lihat begitu. Bagaimana anda bersama-sama bersama-sama dengan mereka-mereka yang khianat. Sanggup. Jadi konon-kononnya tak boleh dengan Anwar Ibrahim. Saya ketawa bila Azmin Ali kata Anwar Ibrahim satu orang yang akhlak rosak. Kerana sikapnya. Yang bercakap tu Azmin Ali. Kelas. Dan Tuan Guru besok macam manalah Tuan Guru nak memikul orang macam Azmin Ali, nak panggil rakyat sokong. Saya menasihat pada Tuan Guru Haji, jangan turunlah. Saya khawatir nanti kena balingan telur. Rakyat dah marah, lelaki dia marah balingan telur nanti. Ini keadaannya. Ni saya tak minat jadi wakil rakyat. Saya tak minat menjadi YB. Saya dah bercakap berkali-kali. Saya memilih untuk masa akan datang, kalau terbentuk kerajaan baru yang dipilih oleh rakyat, di mana wakil-wakil rakyatnya yang kukuh jati dirinya, kita sebagai watchdog. Apa sahaja yang dilakukan oleh pimpinan, kalau tak betul, kita akan criticize. Saya mau menjadi sebagai penyambung lidah rakyat. Saya bukan untuk berada dalam kerajaan. Saya tak mau dari dulu lagi. Jadi bagi saya memilih sebab latar belakang saya ini sebagai wartawan. Wartawan saya itu banyak membesar daripada suara rakyat. Kemudian bersama dengan usaha Melayu, penyebar fikiran rakyat. Suara rakyat dulu menentang segala kebobrokan era Tun Hussein On yang memenjarakan Datuk Harun. Masa itu bersama-sama dengan Allahyarham Saudara Suki Latif, Allahyarham Pak Harun. Saya masih ingat lagi ramai kawan-kawan kita masa itu. Jadi saya dididik untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Jadi saya memilih untuk meneruskan karier ini sampailah kedua mata tertutup rapat. Jadi saudara jangan nak provoke saya untuk jadi wakil rakyat. Sia-sia saja. Bagi saya bila terbentuk kerajaan baru nanti, saya yakin, keyakinan saya melihat pola-pola politik hari ini bahawa akan hadir satu kerajaan baru yang dianggotai oleh mereka-mereka yang benar-benar ikhlas. Kerana kali ini rakyat tak boleh ditipu lagi. Rakyat tidak lagi boleh ditipu dengan sekampit beras. Rakyat tidak boleh lagi dijana harapan mereka dengan memberi sekampit beras sehelai kain pelekat. Over. That game is already over sebab rakyat sudah semakin matang. Dulu informasi hanya berdasarkan kepada media-media massa yang media cetak iaitu Akhbar Usaha Melayu, Berita Harian, Star, Straits Times, dan juga adalah Akhbar Watan, Mingguan, Akhbar Harakah, The Rocket. Itu saja. Dan media arus perdana, TV station. Hari ini orang tak nak tengok pun dah. Berita TV station pun orang tak nak dengar. Apabila diumumkan Perdana Menteri bahawa mengadakan perutusannya, orang tutup TV. Bagi mereka, carilah lebih baiklah, sembang tengoklah mana ni, siapa ni. Saudara Lokman Adam. Lebih seronok dia dengar Lokman Adam melabun. Ataupun, kita dengarlah apa pula Datuk Kamaramen membawang. Mereka lebih seronok begitu. Tambah-tambah lagi bila Zamir Ibrahim duk melontarkan yang muka-muka dengan semangatnya. Ataupun dengan saudara Ismail. Ataupun saudara Iswardi daripada Parti Keadilan. Mereka lebih dengar begitu lebih senang.
daripada mendengar arus ni apa media arus perdana yang kelang kabut pemberitaannya. Kadang-kadang saya melihat tidak lagi menggunakan terma-terma pemberitaan. Saya nak bagi tahu saudara, dulu masa zaman kita jadi wartawan dulu, pertama-tama sekali kalau itu adalah titah ucapan daripada Agong ataupun Raja-Raja Melayu, itu harus diangkat sebagai berita nombor 1. Hari ini TV3 ke, RTM ke, Tonggang Langgang. Yang penting dulu apa yang dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Kenyataan Agong ke, Agong melawat mana pun, macam seolah nombor 2. Tidak penting lagi. Yang penting bagi mereka adalah orang politik. Sedangkan kita dulu, Agong, Raja-Raja Melayu, itu yang di atas sekali. Sebab perjuangan kita mempertahankan sistem istana Raja-Raja Melayu. Raja dan rakyat berpisah tiada. Kita dengan raja-raja kita, ini kita bernaung. Mereka memayung kita. Kita menaruh harapan. Sebab itu rakyat mengharapkan agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku, segeralah Tuanku, bukalah kembali parlimen ini. Tolonglah rakyat sedang teruk menderita. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Selamat malam.